Innama kana qaulal mu'minina, sesungguhnya perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang beriman, idza du'u ila Allah wa rasulihi, ketika mereka diajak kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya, liyahkuma bainahum, supaya menjadi hakim, memutuskan sesuatu di antara mereka, ayyaqulu sami'na wa ata'na, hanyalah mereka berkata kami dengar dan kami taat, wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beroleh hidayah. Ayat menyatakan sempadan di antara nifaq, munafik dan mukmin. Orang munafik sentiasa ragu dalam hati mereka terhadap Islam. Kebenaran Islam tidak mutlak, kata sebahagian daripada orang munafik. Kebenaran Islam tidak mutlak, artinya kebenaran itu boleh dipertikaikan. Boleh dipertikaikan. Sebab itu mereka ragu, fi qulubihim maradun, bertabu, ataupun yang merasakan undang-undang Islam sudah ketinggalan zaman, ataupun dikatakan manusia ini tahu apa maslahat yang patut diwujudkan pada mereka. Maslahat manusia terpulang kepada mereka sendiri menentukannya. Ini kata-kata munafik. Bagaimana orang mukmin sebenarnya kalau begitu? Orang mukmin dinyatakan di dalam ayat ini, mereka itu apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya, yakni kitab suci Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih, mereka katakan sami'na wa ata'na, berkakak tangan. Sami'na, kami dengar dan kami taat. Mengapa? Kerana itu Al-Quran. Al-Quran kebenaran yang mutlak, hadis Nabi kebenaran yang mutlak. Tidak ada alasan lagi. Soal mereka tidak faham itu soal lain. Soal mereka tidak belajar, mereka tidak mengetahui hukum. Islam tidak membenarkan sama sekali manusia berfikir tentang kepentingannya, tentang maslahatnya untuk menentukan hidupnya. Manusia tidak boleh menentukan hidupnya dengan jalan yang dipilihnya sendiri, kerana akal mereka tidak cukup untuk memahami hukum. Akal mereka amat terbatas. Oleh yang demikian, mereka perlu disuluh dengan hidayat Allah. Inilah dia Al-Quranul Karim sebagai sumber hidayat dan sunnah Nabi yang sahih. Katanya innama, dalam bahasa innama ini hanya adatu hasrin, hanya ucapan orang-orang mukmin apabila mereka disuruh kepada Allah. Diseru kepada Allah, kita mestinya ingat Islam bukan ciptaan manusia. Seru kepada Allah, yakni kepada Al-Quran, yang difahami mengikut jalan-jalannya yang benar, mengikut kaedahnya. Kaedah memahami Al-Quran begitu banyak, namanya ulumul Quran, beberapa ilmu tentang Al-Quran. Al-Quran untuk memahaminya tidak mudah. Ambil Quran tengok terjemahan dia, ini hukum Al-Quran. Tidak. Terjemahan Al-Quranul Karim juga berpilih-pilih. Kita berbagai-bagai. Kita perlu memilih mana terjemahan yang tepat, lebih tepat dengan kehendak Al-Quran. Ada yang terjemah sebenarnya Al-Quran banyak diterjemahkan oleh orang kafir pun ada, orientalis pun ada yang menterjemahkan Al-Quran. Mereka mempunyai cara mereka, kaedah mereka sendiri untuk menyesatkan umat Islam. Quran mereka terjemah, tetapi maulah Al-Quran yang diterjemahkan itu dari orang yang boleh dipercayai Islamnya dan ilmunya. Itu bahagian yang pertama, terjemahan Quran, bahasa Arab, kemudiannya nasakh mansukh, kemudiannya muqayyad, mutlaq, sebagainya. Ini benar-benar ilmu-ilmu yang perlu ditafsirkan Al-Quran. Bukan hanya setakat itu, manusia ini mentafsirkan Al-Quran mesti faham dunia ini, mesti faham ilmu-ilmu yang kita sebutnya ilmu sains umpamanya juga amat diperlukan. Bagaimana bila Al-Quran bercakap tentang bumi misalnya, alam naj'alil arda kifatan, bukankah kami menciptakan Al-Quran, menciptakan bumi itu kifatan. Kifatan maknanya sebagai tempat menghimpunkan. Mestinya kita cari, kita fahami tentang fungsi bumi. Tapi kalau kita masih tak faham lagi, masih tidak belajar tentang bumi misalnya, maka bagaimana untuk kita mentafsirkan perkataan al-ardu, perkataan as-sama, an-nujum, asy-syamsu, al-qamaru? Ini cukup luas ilmunya, mesti fahami di sini. Jika kita tidak faham, masih belum lagi, bagaimana kita boleh berpegang Al-Quran? Dan kita mesti berpegang kepada ahli dan pakar-pakar dalam satu ilmu itu.
dan ilmu bumi umpamanya. Ada ahlinya, ada pakarnya, ada kaedah untuk memahaminya. Jadi tidak mudah sebenarnya untuk kita memahami. Kita mesti mempunyai ilmu Al-Quran, mempunyai pertalian dengan orang yang sebelum kita. Inilah namanya sanad. Sanad bukan sanad setakat nama saja. Sanad ni daripada fulan, daripada fulan, bukan setakat itu. Ilmu mereka. Kita bergantung pada kitab misalnya Imam Al-Ghazali. Kita bergantung kepada kitab umpamanya ditulis oleh Imam Syafi'i umpamanya dan murid-muridnya. Kita bergantung pada mereka tanpa sebarang keraguan, dengan ikhlas kita berpegang kepada ilmu mereka, dengan satu penilaian bahawa mereka juga manusia dan mereka juga yang salah itu salah, yang benar itu benar. Jadi keikhlasan yang seumpama ini boleh memberi keyakinan ilmu kepada seseorang. Oleh demikian, apabila orang mukmin mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami rehat, artinya kami dengar dan kami patuh, artinya mereka itu ikhlas meletakkan Al-Quran di hadapan mereka. Mereka junjung tinggi kerana Al-Quran. Hukum Allah ialah Al-Quran. Hukum Nabi selepas wafatnya ialah sunnah Rasulullah SAW, iaitu Quran yang bergerak. Quran yang bergerak artinya pergerakan Nabi, tubuh badan Nabi, perjalanan Nabi, makan minum dan cara hidupnya. Semua ini hukum yang mesti diletakkan di hadapan kita. Dan sami'na wa ata'na, kita mengaku, kita patuh, kita dengar dan kita patuh. Wa ulaika humul muflihun, itulah dia orang yang menang, orang yang beroleh kejayaan. Bukannya orang yang beroleh kejayaan harta dalam tangannya, dalam kekuasaannya, kuasa ada padanya. Jadi itu nilai kemenangan ini ialah sejauh mana ketaatan seorang itu kepada Allah dan sejauh mana keikhlasan seorang pada hukum Allah dan Rasulnya. Itulah sebenarnya orang yang menang. Wa man yuti'illah wa rasulahu wa yattaqi fa ulaika humul muflihun. Orang yang bertakwa kepada Allah dan orang yang takut kepadanya, maka itulah dia orang yang sebenarnya beroleh kemenangan. Jadi nilai kemenangan menurut Al-Quranul Karim ialah ilmu dan ketaatan. Bukannya kemenangan itu dengan kuasa dan harta benda. Sejauh sebanyak mana kita memiliki kekayaan di dunia ini, itu tidak maknanya menang. Tapi sejauh mana seorang ikhlas dan patuh pada hukum Allah, itulah orangnya disebutnya al-muflihun, orang yang beroleh kejayaan. Munafik sebaliknya tidak. Sekalipun mereka boleh hidup dalam dua alam, dia boleh hidup dalam berbagai-bagai warna, tapi sebenarnya mereka kalah. Orang mukmin, orang yang menang. Seterusnya ayat menyatakan wa man yuti'illah wa